Okay. So apa maksud saham? Okay, saham adalah satu nilai, value, modal dalam sesebuah perbadanan ataupun syarikat. Okay. Saham tu kita anggap sebagai satu set of value, macam jarak kilometer ataupun kalau berat kilogram. Tapi kalau kita nak nilai, nak ukur sesuatu nilai modal sesebuah syarikat, kita kira berdasarkan saham. So berapa saham kamu, berapa nilai saham syarikat ni, itu menandakan ukuran ataupun value of the company. So kalau kamu nak beli kan, nak beli saham, contoh yang terbaru, cerita yang tengah hangat, saya tak tahu lah hangat ke tak, kalau korang just tengok itu sukan. Sekarang ni semalam ada seorang lelaki telah membeli saham syarikat The Red Warrior kan, Kelantan punya football club, daripada FA jadi FC. So nama dia Zam Saham. So dia beli, dia ni pemain saham juga, orang yang melabur, investor. So dia beli syarikat yang mengendalikan atau menguruskan Kelantan FA ataupun bola sepak Kelantan lah, untuk dia menjadi pemilik. So Kelantan ke arah penswastaan syarikat bola. Bagus jugalah, kita dah dengar JDT, kita dah tengok beberapa kelab-kelab bola ni, kalau dia dipisahkan daripada kerajaan ataupun daripada pengurusan sekarang, dia akan jadi naik cepat lah macam JDT lah kan. JDT bila mana dah diswastakan, terus naik dan dah jadi satu syarikat yang boleh dikatakan dah cecah bilion. Kalau dikatakan value JDT tu, Sapawi pun dah juta-juta kan, dia punya pemain-pemain pun dah level-level juta-juta punya nilai harga, apatah lagi dia dah ada aset macam stadium. So itu semua dah dikira sebagai nilai dalam sebuah syarikat. So bila you can up your value, orang akan berminat untuk invest. Sebab apa? You perform dalam bisnes. So bola tu boleh jadi satu bisnes yang bagus kalau pandai pengurusan dia. Okay, saham juga adalah satu benda yang dikatakan sebagai harta alih ataupun harta movable, aset yang movable. Contoh harta alih ni macam benda yang boleh dipindahkan, boleh dialihkan ataupun ditransfer. Kalau immovable ni macam rumah, hartanah ataupun bangunan, tanah-tanah, kebun, tanah ladang, itu semua benda yang tak boleh dialihkan. Dia boleh dipindah milik tapi tidak boleh secara fizikal dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat. Saham dalam kategori movable asset, boleh dipindahkan sebab nature-nya adalah benda tu tak nampak. Saham tu benda yang tidak dilihat ataupun boleh dipegang. Cuma benda tu dalam kertas ataupun dalam angka secara digital. So kita andaikan atau kita anggap ia dalam kategori movable asset. Kerana ia boleh dipindahkan dengan cara-cara yang telah dinyatakan dalam akta. So apa maksud saham ni? Senang cakap, kita nak explain banyak definisi, tapi saya ambil petikan daripada satu kenyataan dalam penghakiman oleh Farrell Judge dalam kes Bolen Trustee ni, di mana dia menyebut saham adalah kepentingan bagi pemegang share ataupun pemegang saham. Benefit ataupun interest dalam sesuatu syarikat tu diukur dengan saham. So apa maksud kepentingan? Ia adalah benda yang berkaitan dengan tanggungan, kepentingan atau siri perjanjian. Kepentingan ni ataupun interest ni kita boleh andaikan benda yang kamu ada sense of value, sense of belonging. Sense of belonging. Kamu contohnya kalau kamu duduk rumah tu, kamu rasa benda tu milik kamu lah sebab benda tu rumah kamu kan. Tapi ada orang menyewa, tapi dia sayang rumah tu walaupun rumah tu bukan rumah dia. Itu bukan value macam saham, dia macam sentimental value. Dia rasa ada kenangan dengan anak-anak. Itu juga satu value juga, tapi dia tak bersifat benefit ataupun interest. Benda tu tak ada kenikmatan yang kekal. Benda tu masih bersifat sementara. Kalau share ni benda yang bersifat, orang kata you hold that, you pegang benda tu. Itu maksudnya. So bila mana orang tu pemegang saham, maksudnya dia seolah-olah hold ataupun memang memiliki segala kepentingan yang ada dalam syarikat tu. Sama ada nama baik syarikat tu ataupun benefit, dividen ataupun juga tanggungan yang ada. Okay. Macam kalau kamu membeli saham KFC,
kamu akan rasa bahawa kamu suka untuk makan KFC dan kamu rasa brand KFC tu layak untuk kamu pakai, letak dekat baju lencana ke, tak kisah. Sebab apa kamu rasa belonging tu. Okay, so abaikan maksud definisi itu tak penting pun. Yang penting kita faham tentang apa jenis-jenis yang ada dalam saham. Okay, saham boleh kita bahagikan kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama saham biasa ataupun ordinary share. Yang kedua saham keutamaan ataupun preference share. Yang ketiga, nama dia tak ada saham tapi kita sebut sebagai debenture ataupun bond. Okay. Ini adalah 3 jenis kategori how the company can get the capital. Macam mana saham itu boleh menjadi satu modal kepada sebuah syarikat. Pertama, kita pergi yang pertama, saham biasa ataupun saham ordinary. Ia juga dikenali sebagai saham equity ataupun saham equity ni maksudnya pemilikan. Maksudnya kalau kamu ada saham ni, kamu diiktiraf sebagai pemilik perniagaan tersebut. Dan saham ni juga lazimnya atau memang selalunya dikeluarkan oleh sebuah syarikat. Ini saham yang memang biasalah kat pasaran sekarang, kat luar tu. Kalau kita cakap ada beli saham kan, itu adalah saham dalam kategori ni lah. Dan dia punya ciri-ciri lain-lain adalah dia tak ada tempoh matang. Maksudnya apa? Contoh kalau kamu beli saham satu syarikat pada hari ni, pukul 1 petang, pukul 4 kamu berubah fikiran nak jual balik. Tak ada masalah, tak ada sebarang penalti pun. Even tak ada grace period ataupun tempoh tenang untuk kamu jual beli saham. That's we call as a trading. Kalau kamu involve dalam jual beli saham, pembelian saham, kamu akan melalui proses jual beli itu dalam keadaan sangat singkat. Ini kalau kamu terlibat, kamu akan nampak 2 kategori pembeli saham. Yang pertama, yang jenis investor. Investor ataupun pelabur, dia akan beli saham untuk long term, jangka masa panjang. Beli, perang, pendam, siap, simpan sahaja. Ada orang, dia beli macam beli barang runcit. Hari-hari beli, jual beli itu dalam masa yang singkat. Hari ini beli, esok jual. Hari ini beli, petang ni juga jual. Itu kita sebut sebagai trader ataupun pedagang. Trader istilahnya adalah orang yang memang beli saham secara runcit. Beli sikit-sikit kat sini, jual. Dapat untung sikit, naik gram sikit, jual. Beli pula yang lain. Itu geng-geng pemain saham. Jadi mereka akan beli saham kategori ni lah, saham biasa yang mana boleh dijual anytime. Hak-hak pemegang saham biasa, okey. Selain kita tahu tentang ciri-ciri, kita nak tahu juga apa benefit ataupun apa yang pemegang saham ni dapat kalau dibeli. Pertama, dia ada hak untuk mengundi. Hak mengundi apa? Hak untuk menentukan, hak untuk decide siapa board of directors. Kita dah belajar minggu lepas tentang director siapa pengarah dan sebagainya. So, siapa yang lantik? Pemegang-pemegang saham. Cuma kalau syarikat-syarikat besar ni, selalunya yang menentukan ahli lembaga pengarah ni selalunya orang yang pegang saham-saham majoriti lah, majority shareholder ataupun orang yang maksudnya pemegang saham terbesar. So mereka ada hak lagi. Kalau setakat beli 1% ataupun 1-2 unit saja, tak ada kesan apa-apa. Kadang-kadang tak ada pun datang meeting. So hak mengundi ni dalam perlembagaan dan akta syarikat memang ada, cuma tak semua orang akan mengundi, sebab tak semua orang malas nak menyibuk, dia orang nak untung saja, nak dividen saja. Yang kedua, hak preemptif ataupun hak untuk diberi keutamaan atau keistimewaan. Itu typo, bukan ke city, keistimewaan. Okay, untuk membeli saham tambahan syarikat terlebih dahulu sebelum dijual kepada orang luar. Okey, maksudnya dia dapat hebahan awal. Kalau syarikat yang dia dah labur tu atau dia pegang saham yang syarikat yang sedia ada tu menawarkan saham baru ataupun saham tambahan. Selalunya memang macam itulah. Kalau syarikat tu dah berkembang, contohnya Asia, dia dah besar, bisnes dah besar. Kemudian dia buka satu lagi peluang, siapa-siapa nak beli saham dia. So orang yang dah beli saham itu dia beri keutamaan untuk beli berbanding dengan orang yang baru nak beli ataupun orang yang luar yang baru tahu. Itu dinamakan hak preemptif.
kebaikan saham biasa, yang pertama dividen, of course, walaupun ia bukanlah satu kemestian, tapi semua orang memang nakkan keuntungan ataupun pulangan. Tak ada orang yang bagi duit tak nak fikir apa-apa pulangan, kecuali sedekah. Sedekah pun orang fikir pulangan juga, pulangan untuk akhirat lah, untuk hari yang mendatang. Kita bagi sedekah, kita lupakan, janganlah kita bagi, kita tunjukkan orang. Itu dah tak ada pulangan langsung, sebab apa? Dah campur dengan menunjuk-menunjuk kan. Kalau bayaran dividen ni, maksudnya untuk duniawi je lah kan. Kita bagi duit, kita of course nak return. Apa-apa je kan, bisnes ke, jadi pemodal, of course kita nak return. That's why masa presentation kamu saya nak tengok lah, kamu pandai ke tidak nak bagikan saya punya, nak tarik minat saya dengan kamu punya tawaran kan. Dengan 20% suntikan, saya dapat berapa persen dividen, contoh pulangan yang saya dapat. So itu adalah benda basic. Saham orang main sebab nak dividen. Yang kedua, tidak ada tarik matang. Orang tak terikat nak simpan ke, nak peram ke, tak ada. Kalau kamu jadi board director, kamu ada tempoh dia at least 3 tahun kena jadi director. So kalau kamu menyesal ataupun rasa syarikat tu tak perform, kamu bertanggungjawab. Tapi nak keluar, nak resign macam susah sebab dia perlukan persetujuan dan banyak prosedur. Jadi terikat. Tapi kalau kamu jadi pemegang saham, kamu tak ada istilah terikat pun sebab kamu boleh go in and go out. Tidak ada sebarang komitmen. Itu kelebihan dia. Yang ketiga, meningkatkan kebolehupayaan kredit syarikat. Maksudnya mereka mendapat credibility di mata bank, meningkatkan kepercayaan. Kalau orang ramai melabur dalam satu syarikat, ia menandakan bahawa syarikat itu diyakini ataupun mendapat kepercayaan orang ramai. Justru bank-bank akan melihat bahawa syarikat ini perform ataupun memang bagus sebab ramai melabur. So dia orang offer, willing untuk bagi pinjaman ataupun fasiliti-fasiliti keuangan. Ini dalam konteks pemilik syarikat lah. Kalau kamu syarikat yang bagus, ramai orang akan melabur. Contoh yang saya ingat, Ramli Burger. Ramli Burger antara syarikat yang memang dah nak disenarai dalam bursa Malaysia. Dia nak naik level syarikat Ramli Berhad. Jadi ramai orang tak sabar-sabar nak beli saham dia sebab orang tahu hari-hari orang makan burger. Dan kalau orang beli burger, confirm orang akan ambil patty daripada Ramli Burger kan. Itu maksudnya pasaran dia evergreen, malar hijau, tak pernah luput. Kalau orang COVID-19 baru ni pun, masa PKP pun masih lagi orang beli burger kan. Tak ada istilah bisnes lingkup. Makanan yang orang kata dah jadi makanan hak, makanan ruji rakyat Malaysia tengah malam lah, selalunya orang ke Buluh burger waktu malam kan. Dan benda tu boleh jual anytime, pagi, petang, siang, malam, tengok bola kat stadium pun jual burger kan. Jadi syarikat ataupun bisnes yang orang kata perform lah, tapi tak ada lah present pasal burger hari ni kan, baru ni kan. Saya nak tembak, ada nak jual produk-produk tu, ada juga yang jual produk kosmetik. Senang je saya cakap, kosmetik hari-hari ke orang beli? Tapi tak apalah, itu produk kamu, tak masalah. Cuba kalau kamu tengok bisnes yang paling orang nak sekarang apa? Antara punya apa? Makanan, telekomunikasi kan, top up, siapa tak nak top up kan? Data-data semua, siapa beli Digi hari-hari beli top up Digi. Apa lagi? Pakaian of course lah, tapi pakaian pun tengok juga, tak semua pakaian orang beli hari-hari, tapi benda tu satu keperluan hak asasi. Contohlah Okey, yang kedua, saham keutamaan ataupun preferred share. Tadi ordinary share ataupun saham biasa. Yang kedua adalah saham keutamaan. Saham keutamaan dia ada ciri-ciri gabungan hybrid antara saham biasa dengan bond. Okey. Saham biasa ni kamu faham tadilah kriteria atau ciri-cirinya macam mana. Bond ni pula apa bond? Siapa tahu? B-O-N, bukan B-O-M. Bond. Atau dalam bahasa Inggerisnya B-O-N-D. Who can explain what is bond? Pinjaman jangka masa panjang. Saya tak ingat sir. Tak apa. Cuba Saya tahu report. tapi tak ingat. Tak apa. Jawapan tu tak diterima. Pinjaman jangka masa panjang. Pinjaman jangka masa panjang. Okey. Boleh diterima. Ia some sort of the share juga. You sebagai satu syarikat,
Okey, saya bagi contoh prasarana. Okey, syarikat prasarana, pernah dengar? Syarikat prasarana adalah syarikat yang ditubuhkan dan dilantik oleh kerajaan untuk menguruskan atau mengendalikan projek MRT. Kan? Okey, MRT daripada pembinaan sampai dah siap, pengurusan, penyelenggaraan semua diorang. So syarikat ni adalah syarikat long term punya syarikat. Macam Plus lah. Plus, konsesi Plus tu adalah syarikat yang memang daripada tahun 90-an lagi diuruskan Lebuh Raya Plus. So MRT di bawah syarikat prasarana. So prasarana ni kalau dia nak rely on modal daripada kerajaan semata-mata, memang tak mampu nak tanggung. Projek tu projek mega. Jadi kerajaan memberi kebenaran untuk prasarana mengeluarkan bond. Okey, kamu boleh offer bond. Bond ni apa? Dia offer satu share ataupun satu pinjaman. Dia nak pinjam duit. Syarikat prasarana nak pinjam duit daripada orang ramai ataupun siapa-siapa investor, pinjam kat kamu, bagi pinjam kat aku akan bagi pulangan kat kamu berdasarkan projek kami. Maksudnya kalau MRT siap, dah diuruskan, dah beroperasi sampai dah dapat keuntungan, you kan dapat dividen. Okay. Itu bond. Tapi kita akan bincang sekejap lagi lah. Sebab kita nak bincang pasal saham keutamaan dulu. Okay. So bila mana nanti bond masuk yang debenture nanti. So saya cerita kat sini dululah pasal bond. Okay. Saham keutamaan ni dia gabungan kedua-dua, saham biasa dengan bond. Cuma saham keutamaan ni dia tiada hak mengundi. Kalau saham biasa ada hak mengundi. Tapi saham keutamaan tak ada. Maksudnya dia tak ada right pun untuk datang meeting, untuk decide siapa pengarah. Kenapa? Nanti kita tengok. Cuma dia diberi kelebihan dalam urusan berkaitan saham je. Dalam transaksi saham itu saja keutamaan yang diberikan. Kelebihan yang pertama, keutamaan dalam pembahagian dividen. Okay, kalau siapa ada saham keutamaan, dia mendapat priority. Dia first dulu yang akan diberikan dividen. Contoh, kalau kamu melabur dalam satu syarikat, kita ambil Maybank kan, kamu ada satu saham kat Maybank. Tapi kamu saham biasa, tiba-tiba Maybank umum kita punya keuntungan tak capai tahap yang kita sasarkan, cukup-cukup makan je, so kita kena bayar dulu kepada yang preferred share. Kalau habis dividen tu yang kita ni punya tak mungkin dapat sikit sangat ataupun orang kata balik modal sahaja. Itu contohlah sebab keutamaan itu mendapat prioriti dalam pembahagian dividen. Yang kedua, dia juga berhak untuk terima dividen tetap. Okey, dividen ni dia pembahagian dia berdasarkan keuntungan. Kalau tahun ni untung, dapatlah berapa persen. Kalau tahun depan kurang 50%, maka dividen pun kurang. Tapi kalau sesiapa yang ada saham keutamaan, diorang tak perlu risau benda tu. Turun naik bisnes tak jadi satu kerisauan kerana dividennya adalah tetap. Fixed dividen ataupun kalau kita bercakapkan dia macam fixed deposit lah. 5% confirm dapat. Contoh sebab apa? Dia tidak bergantung kepada jumlah keuntungan yang diperolehi daripada hasil daripada audit tahunan. Ini contoh kelebihan yang ada lah. Juga dividen akan dibayar dahulu daripada pemegang saham biasa, okay. Dan dalam kes penggulungan akan diberi keutamaan tuntutan ke atas pembahagian aset. Kes penggulungan maksudnya kalau syarikat itu tutup, syarikat itu dah bankrupt ataupun telah diisytiharkan orang kata gulung tikar, maka mereka perlu cairkan semua aset yang ada, bayar hutang yang ada, tunggakan yang ada, bayar semua staff-staff, gaji semua dah settle. Ada lebihan lagi, maka lebihan itu akan diberikan kepada shareholder. So shareholder ni ada dua kategori lah, maksudnya saham yang shareholder yang pegang saham biasa, shareholder yang pegang saham keutamaan. Dalam kes lebihan tersebut, saham yang pegang saham keutamaan akan diberi keutamaan. Mungkin pada dalam kes penggulungan, orang yang pegang saham biasa tak dapat apa-apa sebab dah habis bayar kepada saham keutamaan. So nampak mana lebih best? Saham keutamaan lah. Cuma selalunya saham keutamaan ni adalah orang yang memang invest banyak-banyak.
Maksudnya kalau kamu ada 1,000, 3,000 tak payahlah nak masuk dalam saham keutamaan sebab dia ada syarat-syarat yang berbeza. Dan dia selalunya orang yang ambil saham keutamaan ni macam kerajaan, government, duit-duit kamu dalam KWSP, dalam ASB semua tu dalam invest dalam saham jenis ni lah. Sebab kerajaan nakkan security sebab duit adalah dana awam, duit daripada rakyat. So mereka perlu labur pada tempat yang memang confirm mereka akan dapat dividen. Jadi mereka perlukan jenis saham kategori keutamaan. Maksudnya dia pump sekali 100 juta, 200 juta, dia tak adalah 1,000, 2,000. Baik, yang ketiga. GLC ke? Sorry? Kalau macam GLC? Yes, GLC is something like macam syarikat yang kerajaan bayarkanlah ataupun menjadi pemilik. Kalau macam contohnya kita punya syarikat pelaburan kerajaan macam Khazanah, PUMB, mereka ni menguruskan duit-duit kerajaan daripada kalau KWSP, KWAP. So kalau GLC, contoh GLC macam apa? Contoh GLC apa? Contoh GLC? Pemodalan nasional. PMB kan, mereka ni semua, syarikat ni semua syarikat yang asalnya kerajaan tapi ada diswastakan dan tapi masih ada hubungan dengan kerajaan. Maksudnya kepentingan kerajaan masih ada. So mereka ni sebenarnya hak milik, nak kata hak milik tak juga sebab mereka diswastakan. Cuma mereka memberi keutamaan kepada kerajaan lah dalam pemilikan saham. Of course lah kalau syarikat tu kerajaan dah lantik, kerajaan dah offer macam-macam projek kan, takkanlah kerajaan tak dapat apa-apa. So saham keutamaan bukan rasanya bukan setakat saham keutamaan, mereka juga akan dapat benefit yang lebih lah. Sebab GLC government linked company, kerajaan ada kepentingan, mesti ada kepentingan yang lain dalam syarikat tersebut. Macam contohnya kalau syarikat kerajaan nak melabur, dia akan tengok performance macam houseboat kan, air tu kan, houseboat tu kan, tahu kan, air manis gila tu kan, yang dalam kaca tu kan. Dan itu syarikat yang kerajaan invest tak silap saya. Fashion Valley under Bibi Yusof tu kerajaan invest juga. Banyak juga syarikat invest yang kerajaan invest, syarikat-syarikat SME yang kecil-kecil ni banyak juga syarikat invest. Tapi saya rasa banyak syarikat banyak kerajaan nakkan saham keutamaan dalam syarikat-syarikat kecil ni sebab mereka nak dividen tetap supaya tak kacau pulangan kepada rakyat balik. Sebab kamu duit ASB, KWSP yang kamu ada tu semua akan kembali pada diri kamu juga kan. So mereka akan invest pada tempat yang selamat. Okey, bond and debenture. Ini yang saya cerita tadi lah. Bond and debenture, satu security jangka panjang yang diterbitkan oleh sesuatu syarikat, firma atau kerajaan untuk mendapatkan biaya jangka panjang yang besar. Okey, ini contoh bond and debenture lah. Macam contohnya yang saya tunjuk kat sini, new Sukuk Asset Class launch on Bursa Malaysia. Okey, Sukuk ni adalah istilah dalam keuangan Islam ataupun Islamic punya istilah, Islamic financing. Kita sebut bond tu sebagai sukuk. Kalau MRT, kerajaan memberikan sukuk ijarah, sukuk sewaan kepada prasarana. So bond ni dia menjanjikan bayaran semula, prinsipal ataupun duit pokok, modal pokok pada tarikh matang. Okay, contohnya kamu akan dapat balik modal kamu dalam masa 25 tahun lagi. Tapi sepanjang 25 tahun tu akan ada bayaran faedah ataupun benefit interest. Mungkin 3 tahun sekali ataupun setahun sekali, bayaran tu secara stages. Tapi pulangan ala sekali tu akan diserahkan bila mana tempoh matang berakhir. Okay, itu contoh bond lah. Seperti nak bincang ni, memang selalunya ni melibatkan projek-projek mega ataupun syarikat-syarikat yang berskala besar. Dia orang tak offer saham, dia orang offer bond terus. So ini level-level kerajaan akan gunakan untuk fund ataupun nak biaya projek-projek besar. Kalau macam bond samurai tu sir? Bond samurai? Bond samurai faham kan? Bond daripada dia syarikat Jepun ataupun kerajaan Jepun. Itu kerajaan antara, saya rekod dulu.
Okey, istilah-istilah berkaitan saham. Okey, ini antara istilah-istilah yang commonly been used dalam urus niaga ataupun perbincangan tentang saham sehari-hari. Banyak lagi. Ni kalau kita bincang saham ni banyak tentang ada perkataan bullish, ada perkataan bearish. Bullish tu merujuk kepada bull ataupun bull apa bull? B-U-L-L. Red bull. Apa tu? Bull ni seladang. Kan? Seladang dia punya cara dia menyerang macam mana? Dia menunduk kan? Bullish tu maksudnya dia akan serang orang dengan tanduk dia ke bawah. Maksudnya dia menghala ke depan, ke bawah. Tapi kalau bearish, B-E-A-R-I-S, bear tu merujuk kepada bear lah, beruang. So beruang selalunya dia menyerang mangsa ataupun mangsa dia cara berdiri ataupun cara menaik, meninggi diri. So dia ada dua istilah, bearish dengan bullish. Bearish macam ni, itu istilah apa? Saham naik. Saham naik adalah bearish. Kalau saham turun, bullish. Itu istilah saham. So itu trend-trend dalam saham lah. Kalau kamu minat belajar saham, boleh PM saya ajar saham. Okey, belajar kelas saya. Kelas saya orang murah saja. Okey, majority shareholder. Pertama sekali istilah berkaitan saham majority shareholder. Okey, ini istilah yang sebenarnya orang kata fahamlah majority kot. Tapi tak ramai yang betul-betul memahami konsep atau kepentingan majority shareholder ni. Sebab ramai orang melihat bahawa beli saham tak semestinya beli banyak. Kadang-kadang majority shareholder ni ibarat kata you beli sikit tapi you pandai kautim ataupun berpakat dengan pemegang share yang lain. Okay? Ini yang pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Kalau kamu tengok dekat Telegram saya ada share untuk kelas semalam satu orang kata peristiwa yang pernah berlaku di negara kita pada tahun 1981. Okey, kes tentang kamu boleh tengok kot dekat YouTube tu tentang the dawn raid ataupun peristiwa serangan subuh. Di mana pada masa tu negara kita tengah nak dapatkan balik, nak pegang ataupun nak rampas syarikat yang memegang hak milik ladang-ladang yang ada di Malaysia, ladang-ladang getah, iaitu Guthrie. Guthrie ni adalah syarikat milik kerajaan British atau Britain pada masa itu. Sejak sebelum merdeka lagi, British datang jajah negara kita, bukan setakat jajah pentadbiran politik sebagainya. Mereka juga menjarah ataupun mengambil benefit atau kepentingan ladang-ladang hasil bumi kita. Jadi selepas merdeka, British tak lepaskan pegangan mereka dalam saham Guthrie. Sebab Guthrie itu milik mereka. Pada mereka itu adalah bisnes. Ada kaitan dengan soal penjajahan ataupun kemerdekaan. Sampailah tahun 80, Tun Dr. Mahathir ambil alih daripada Tun Razak. Mahathir ni cedik dia kat situ lah. Tun ni memang cedik kat situ lah. Dia tak buat seorang-seorang lah. Dia ada tim dia. Dia kumpul semua arkitek-arkitek, bukan arkitek membuat bangunan, arkitek ekonomi. Orang kata yang pandai ekonomis, antaranya bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim, Tun Dr. Ismail, Taman TTDI tu kan, nama berdasarkan nama dia lah, bekas Menteri Keuangan zaman tu. Mereka berpakat untuk dapatkan balik tanah-tanah kita tu. Yalah, tanah kita tapi dimiliki oleh penjajah. 81 tahun 81 dah 30 tahun merdeka, kita masih lagi tidak mendapat kemerdekaan sebenar dalam pemilikan tanah di Malaysia. Jadi dipendekkan cerita, dalam kes tersebut kita bincang-bincang zaman itulah diorang ni, tim ni bincang-bincang, mereka dapat satu idea untuk dapatkan balik tanah-tanah tu atau untuk memiliki balik tanah-tanah di negara kita sendiri. Kita kena beli saham ataupun jadi majority shareholder dalam syarikat Guthrie, syarikat milik British. So macam mana mereka pakat? Kita ada saham, memang tak ada, kerajaan masa tu ada saham tapi tak banyak. So kita pakat dengan shareholder di Singapura,
kita cuba kau-team dengan investor-investor ataupun shareholder yang lain dari negara-negara banyak ataupun company-company lain yang pegang kepentingan dalam GAT3, sampailah kita dapat lebih ataupun kita boleh mengatasi majority shareholder tu. Pemegang saham terbesar dia orang, tapi pada pagi dalam masa 4 jam kita kau-team, kita dapat jadi majority shareholder. That's why dia panggil serangan subuh. Sebab peristiwa itu berlaku pada waktu pagi atau waktu subuh, waktu Britain, waktu UK. Kita pula masa tu dah pukul 10, 11 pagi. Jarak kita beza mata kan, 8 jam kan. Tak silap saya kan, 8 jam pun. So, kita menang kat situ sebab kita nampak kelemahan urus niaga transaksi saham di United Kingdom, mereka tak ada limit masa. So, kalau diorang tidur, kita boleh buat jual beli yang boleh menjatuhkan diorang. That's why dalam kes tu, dalam kes down rate tu, kita dapat balik GAT3 tu, kita dapat pegang GAT3 dan British masa tu tergamam. Tak sangka benda tu boleh berlaku. Maksudnya kita boleh kau-team, dapatkan semua investor berpakat dengan kita jadi majority shareholder. Tapi benda tu ambil masa yang lama lah. Tak silap saya berompat lari pun nak buat film pasal tu, tapi tak jadi-jadi, tak tahulah, mungkin ada isu ke apa, tak tahu lah. Tapi kamu boleh tengok dekat YouTube, saya ada share itu tentang peristiwa yang sebenarnya pada saya satu kisah yang quite inspiring, yang kalau kamu baca, kamu tengok, kamu akan faham bahawa sebenarnya proses untuk merdeka dalam ketika sebenarnya ambil masa yang lama. Kita lawan komunis pun bukan sampai 57, kita lawan sampai tahun 90 kan, itu dari sudut serangan ataupun komunis lah. Dari sudut ekonomi pun sama. Dari sudut budaya betul lagi, saya rasa belum merdeka lagi kita punya budaya. Krisis identiti bangsa masih lagi berlaku. Politik pun sama. Politik kalau kita tengok sebenarnya funder politik-politik di politician di negara kita pun ramai dapat funder ataupun dapat dana daripada luar negara. Itu kena baca sendirilah. That's why politik sangat kotor sebab duit semua. Politik wang di mana-mana. Jadi kemerdekaan yang disebut-sebut tu banyak, semuanya retorik lah pada saya. Kecuali kalau kita faham benda ni, kita akan nampak kita ada satu trend, kamu kena pastikan benda tu clear dan kamu ada satu pendirian yang lebih jelas lah sendiri-sendiri, jangan ikut orang. Itu contoh perkongsian yang saya nak share lah tentang majority shareholder. Nak katanya bahawa kepentingan majority shareholder, menjadi majority shareholder ni sangat-sangat kritikal lah, sebab you bukan setakat pegang syarikat tu, bahkan you boleh decide nak jadi macam mana. Contohnya nak tukar HQ-nya daripada tempat ni ke tempat ni, ataupun nak tukar semua lembaga pengarah dia. Itu semua kuasa majority shareholder. Sebab apa? Ada kuasa undi. Yang kedua, itulah yang sering kali disebut-sebut kalau bincang pasal saham ni adalah share dilution ataupun dilute ni maksudnya apa? Pencairan. Pencairan share. Dia ibarat kata macam ni lah, kamu pegang share ni ada satu bekas belon lah, belon yang adanya ada ais ada air. Tiba-tiba kamu dicocok belon tersebut menyebabkan benda tu bocor sedikit demi sedikit. Dalam satu belon, kamu dapat satu belon dan kamu dicocok, menyebabkan kamu punya share tu berkurang. Disebabkan apa? Oleh orang lain yang juga memiliki share. Tapi dalam konteks saham ni, pengurangan itu berlaku disebabkan oleh pertambahan dana oleh syarikat yang menyebabkan orang lain terpaksa berkorban untuk beri peluang kepada investor baru datang. Ini yang saya sharekan video tentang social network tu. Ada faham tak cerita tu? Siapa tengok cerita tu? Petikan tu. Faham tak apa yang berlaku? Kisah tu macam mana sebenarnya? Apa pergaduhan yang berlaku antara Mark Zuckerberg dengan kawannya Eduardo Severin? Itu tentang Facebook tu kan. Sebenarnya dia orang gaduh sebab apa? Faham tak? Severin ingat dia nak Mark Zuckerberg nak screw dia. Macam dia nak keluarkan Severin ni dari saham Facebook. Okay. So ada perancangan lah ada perancangan
ataupun komplot antara investor baru dengan pemilik saham yang sedia ada untuk singkirkan kawan dia, iaitu Eduardo tu. Eduardo ni sebenarnya jawatan dia adalah CFO. Selain daripada co-founder, pengatas bersama, dia juga adalah Chief Financial Officer, CFO. Maksudnya dia menguruskan tentang fund, investment dan sebagainya. Tapi dia disingkirkan secara share dilution. Maksudnya dia asalnya dapat dia contohlah dia dapat 40%. Dia ada 40% ataupun 30% saham. Tiba-tiba dia dikurangkan saham dia, kuota dia tu 3% tu dikurangkan untuk bagi peluang yang lain ambil alih tempat dia. Habis madu sepah dibuang. Ilahnya lah. Jadi dalam kes tu dia pegang lah. Aku dah lah pengasas bersama. Tiba-tiba aku disingkirkan disebabkan nak bagi peluang pada investor baru yang ada duit banyak lagi berbanding dia. So sentimental value maksudnya dia ni adalah pengasas bersama dah tak menjadi satu keperluan lagi. Sebab dia punya pembinaan Facebook tu berdasarkan friendship dia kan. Mak tapi mak dari kawan lain. Dia sanggup bermusuh, tikam kawan dia yang sedia ada yang awal-awal sama sekali dengan dia untuk bagi peluang pada duit baru masuk, investor yang baru masuk. So kawan itu akan dapat pengurangan sampai 0.3%, maksudnya 30% berkurang dan tak menjadi lagi majoriti. So benarlah kawan tu. Jadi dalam kes cerita social network tu, share dilution tu dia seorang je kena, yang lain tak kena. Itu lagi lah nampak jelas kan. Kalau dilution tu semua orang kena, maksudnya semua orang terjejas, logik lah dia tak marah. Tapi disebabkan dia seorang je, of course nampak sangat dia tu nak disingkirkan. Itu politically dia nak minta Eduardo tu keluar. Tapi that's why dia cakap I'm not coming for 30%, I'm coming for everything. And dia akan saman kamu, dia akan saman Mark untuk dapatkan balik saham dia for the whole. Maksudnya dia rasa dia berhak untuk tuntut semua saham Facebook. So dalam kes ni dia kesudahannya dia tak menang pun. Kan dia ada bagi negotiation luar mahkamah lah. Maksudnya di settlement, early settlement dia dibayar je. Tak suka bayar je berapa dia nak. Dan dia dikekalkan nama daripada co-founder tu. Itu saja. Okey, itu sajalah ceritanya. Cuma untuk kehadiran pada hari ini, saya memang ambil kehadiran tapi saya nampak macam ada yang dah boleh berkurang ni. So kata kuncinya untuk hari ini nanti isi pada Google Form yang saya akan share sekejap lagi. Yang saya dah share dalam Telegram dah pakai form yang sama. Siapa dah dalam tu kan ada kan yang TPSM semalam, grup B, grup M cuma dah isi. So hari ini kamu pula yang isi. So saya nampaklah gap kehadiran tu. Nama movie yang saya So saya 3M nanti buat yang macam ni juga Sir. Ya, sama je. Tak apa, Suzari kamu isi je balik supaya saya tahu kamu kan saya ganti kan. Okay. So borang yang sama je, tak ada masalah. Okey. Kita habiskan sikit lagi. IPO. IPO adalah Initial Public Offering. Ini istilah yang juga sering diguna kalau kamu baca dalam mana-mana berita atau tengok cerita pasal saham ke, sembang-sembang pasal saham ke. Ni kalau kamu sebut ni daripada orang main saham mesti dia orang terpukau. Gebang orang cakap sembang babi pun boleh terbang. Okey. Ni kalau kamu nak poyo sikit kan. IPO dah buka belum? Semua tengok kamu. Budak ni macam something yang kalau kamu tak tahu apa-apa kan. Istilah-istilahnya saya ajar supaya kamu tak adalah rasa bela sangat. In case kalau kamu nanti kalau perempuan kahwin dengan lelaki yang main saham ke atau lelaki nak teka mertua yang pandai yang main saham ke, kamu sebut macam ni confirm dapat jadi menantu. Try lah. Okay, so IPO ni adalah satu tawaran awal
secara terbuka oleh syarikat awam berhad. Ini bukan syarikat senia berhad, ini adalah syarikat awam berhad. Iaitu tawaran pembelian saham. Okay, contoh, last year saya pernah tengok Mr. DIY di offer IPO kepada orang awam dekat kedai dia. Contohnya satu notis saya ada terbaca. Mr. DIY di offer siapa-siapa yang nak beli saham Mr. DIY boleh dapatkan borang sekesanya. Itu adalah IPO. Maksudnya dia buka pada orang awam untuk memiliki saham diorang. Itu juga salah satu cara untuk diorang dapat modal lah. Itu contoh-contoh macam mana IPO. Tapi selalunya IPO ni akan ditawarkan dalam surat khabar. Contohnya nak buka IPO Sime Darby. Siapa berminat boleh pergi ke bank mana-mana buka beli IPO ni. Satu unit harganya adalah RM1. Kelebihan IPO adalah sahamnya murah. Sebab sahamnya baru nak ditawarkan dalam pasaran. Maksudnya baru nak di listing, masukkan dalam bursa. So bila mana saham itu baru nak masuk harga shilling, harga lantai itu dibuka. Maksud harga first. Murah lah, siapa yang tak beli rugi. Contoh kalau syarikat tu memang syarikat dah perform, kamu yakin syarikat tu boleh pergi, beli je cepat-cepat. Selalunya harganya contohnya kalau satu unit RM1, ukuran dia RM1,000 lah ataupun RM2,000. Tengok pada nilai saham tu. Satu unit harganya RM50 contohnya. RM50 merujuk pada RM500 ataupun RM5,000. Tapi saya rasa RM1,000 sekarang ni dah tak ada ratus-ratus satu unit. So kalau satu unit kamu beli RM1,000, ada duit RM1,000 pergi beli. Itu je, simple je. Yang penting kamu kena ada account dekat CDS account lah. So siapa nak beli lah 2 unit, 3 unit. Kalau kamu main kawan-kawan beli 10 unit, 10 orang dapat RM10,000 10 unit. So kalau beli minggu depan saham tu naik RM1.50. Asal beli RM1 dah untung 50% kan. So jual je. Dah dapat, kalau RM10,000 dah dapat RM15,000. RM5,000 boleh share dekat kawan-kawan yang lain. RM500 seorang. Okey lah kan. Maksudnya itulah permainan saham. You beli waktu murah, jual waktu naik. Okey. So IPO selalunya kalau orang offer IPO dah buka, maksudnya harga pasaran sangat murah. So kalau tak beli rugi. Orang akan berpusu-pusu untuk beli. Kalau orang beli waktu mahal, itu bukan investor namanya. Itu namanya ikut trend. Macam sekarang lah, harga emas dah naik lah. Jom pakat beli emas. Kenapa beli waktu mahal? Belilah waktu murah. Waktu mahal, orang yang menjual saham lah. Orang yang jual emas lah yang tengah untung. Tapi emas lain lah. Emas bukan macam saham. Emas dia ikut pasaran dunia. Okey, dividen. Okay, last kita bincang tentang dividen. Tadi jenis-jenis saham, apa istilah-istilah yang biasa dalam saham. Last sekali dividen. Dividen adalah secara amnya menyatakan syarikat yang mempunyai tanggungan tidak boleh memulangkan modal kepada ahli atau pemegang share. Sebaliknya, apa yang diperolehi kembali dalam bentuk dividen. Okay, prinsipnya macam inilah. Kalau kamu dah suntik duit dekat satu syarikat, kamu tak berhak untuk balik duit tu. Once you dah invest, dah inject, kamu tak boleh untuk balik dividen, untuk balik modal tu. That's why panggil injection. You kalau inject ubat dalam badan, you takkan dapat keluarkan balik kan. Sebab duit, ubat tu dah meresap masuk ke dalam kita punya salur darah, badan kita kan. So mustahil untuk kita luahkan balik ubat-ubat yang telah disuntik. So that's why injection. So duit tu jangan kamu harapkan pulangan modal, tapi kamu harapkan dividen, pulangan dari sudut duit lebihan daripada keuntungan. Okay, dividen adalah sejumlah amount yang diterima oleh pemegang share sesebuah syarikat apabila syarikat itu beroleh keuntungan sahaja, waktu untung sahaja. Waktu rugi diharamkan untuk memberi dividen. Ini yang berlaku dalam kes tabung haji. Kalau kamu baca surat khabar, duk gaduh-gaduh bisi-bisi pasal tabung haji, ini salah satu isunya lah. Di tabung haji dikatakan memberi dividen sewaktu kerugian. Tapi benda tu technically boleh dibincangkan ataupun boleh dibahaskan sebab ada yang kata tak, ada kata ya. Okay, so dividen ni mesti diberikan ataupun selalunya syarikat akan berikan waktu last audited ataupun audit berakhir dan diberikan waktu akhir tahun lah selalunya. Macam ASB, kalau kamu
ada duit dalam ASB, kamu akan tunggu ke pengumuman dividennya pada akhir tahun kan. So awal tahun kamu dah kutip dividen. So dividen hanya waktu untung tak boleh waktu rugi. Jenis dividen, dividen ni senang cakap duit hasil pelaburan lah. So dividen boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama dividen interim, iaitu satu agihan yang dibayar sebelum berakhir tempoh tahun keuntungan ataupun tempoh tahun pada tahun tersebut. Contoh tahun 2020, bulan 6 dia dah inform bahawa syarikat ni untung. Sebab apa? Bisnes hebat, perform. So dia kata duit lebih sangat ni kita bagi awal-awal lah. That's why dipanggil interim. Dipanggil tempoh tu tempoh pertengahan. Dalam setahun dibagi 2 kali dividen. That's why dipanggil interim sebab dia sementara, tak ada lagi audited, tak ada lagi report financial yang rasmi tapi dah dibeli siap-siap. Yang kedua, dividen tak akhir ataupun final dividend, iaitu dah confirm semua, dah bayar zakat, dah bayar semua cukai. Last sekali ada lebihan, maka itu diisytiharkan sebagai keuntungan yang diperolehi dalam satu tempoh tahun keuntungan tamat. Dividen terkumpul adalah satu jumlah dividen yang tertunggak dibawa ke tahun hadapan. Contohnya tahun 2019 ada dividen tapi terpaksa hold sekejap sebab bulan 1, bulan 2 tak sempat nak finalize report, bulan 3 kena COVID. So duit dividen tahun 2019 diperam dahulu, dibawa pada tahun 2020. 2020 pula ada bisnes macam biasa, ada dividen juga, so jadi 2 tahun kumulatif digabungkan, dijadikan dividen terkumpul, dibayar pada tahun 2021. Dividen tidak terkumpul adalah dividen yang biasalah, maksudnya tak ada dia kumpul banyak-banyak, sekali je gerbuk dibagi setiap tahun, tak perlu tunggu next year ke ataupun ambil tangguh yang lepas bayar sekali, tak, dia settle setiap tahun. Okay, so ini adalah tempoh-tempoh ini adalah jenis-jenis dividen yang ada. Okey, itu sahaja untuk topik kali ini. Ini topik yang sangat simple. Kita akan habiskan last topik, iaitu topik berkenaan dengan penggulungan syarikat next week. Soalan tutorial untuk topik ni pun saya tak ada kot, sebab saya nak bagi relax sikit lah. Sebab nanti kita akan buat soalan revision untuk final, dan juga kita akan habiskan topik penggulungan syarikat yang kita akan mulakan next week. Sebab ada lagi 2 minggu kan. Ada soalan tak? Apa-apa soalan? Semua subjek yang kamu semua ni online lah, so jangan risau. Pakai je modul yang saya dah bagi tu. Kalau tak cukup, tak lengkap, tengok saja nota-nota saya, jadikan sebagai rujukan waktu exam nanti. Sebab kita memang kita buat konsep open book test kan. So of course lah, saya tak rasa kamu akan jadi satu masalah sebab kita ada 3 jam final. So perform lah Syah Hafiz ada tak? Syah Hafiz rasa nampak masuk tadi. Okay, Syah Hafiz, Amirul Hafiz ada tak? So saya ni kesian kat korang semua yang selalu datang tak datang ni. Jadi Ada sir. ada, alhamdulillah selamat datang. Tak apa, as long as you datang tu. Lagi 2 minggu ni beritahu kawan-kawan yang lain tu. Mungkin 2 minggu lagi kritikal lah untuk attendance, sebab tadi pun Puan Syamil tanya saya siapa yang tak datang, siapa yang datang. Saya nak cakap nama spesifik tu saya rasa bersalah, mungkin kamu ada masalah. Yelah, kita kalau P3 kelas lain lah kan, tapi kalau kamu punya online ni saya tak berani lah nak kata dia tak datang sebab kamu malas ke, kamu culas ke, tak lah Jadi saya harap bagi komitmen cukup lah buat assignment, datang kelas at least 30 minit yang terakhir lah Jadinya waktu saya bagi kata kuncinya 30 minit yang terakhir tu. Okay, pulang lah. Attendance saya nak dapatkan biar cantik and then tugasan dekat GC pun buat je. Kamu dah buat kamu duduk secara jauh ni, online ni, kita ambil peluang lah. Skor. Tak semua orang boleh skor buat exam. So masa ni lah. Soalan tak susah, tapi tak senang. Okay.
soalan. Kalau ada boleh beritahu, boleh tulis dekat chat box tu. Kalau ada lah, kalau tak ada nak buat macam mana kan? Habiskan kelas. Macam biasa, kan pukul 3:45. Kalau tak ada, itu sahaja. Terima kasih atas komitmen yang hadir pada hari ini. Saya menghargai semua komitmen semua. Sila isi borang attendance hari ini. Kuncinya sebutkan nama movie yang saya cerita tadi. And then itu sajalah. Tunggu saya punya recorded video dan juga nota ni dalam GC. Kalau ada soalan saya akan beritahu. Kalau tak ada, tak ada. Okay. That's all. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.